keluarga sakinah mawaddah warahmah ni adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Cabaran berbeza-beza, tapi kita fight dengan cabaran tu. Biiznillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tak nak sebarang bentuk cabaran pada keluarga kita, pada anak-anak kita, menghilangkan sakinah mawaddah warahmah. Itu kena kuat Dia punya kena firm betul-betul tu. Kita punya prinsip, keputusan, pilihan kita. Cabaran boleh datang macam-macam, tapi saya tidak mau kehilangan sakinah mawaddah warahmah. Sebab itu adalah al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, poin kedua yang Ustazah maksudkan tadi adalah mendidik anak-anak memerlukan pemantauan, kebijaksanaan, pemerhatian, kesungguhan, rutin. Ini adalah kerja rutin kita, macam analogi yang dibawa datang oleh imam-imam terdahulu, ibarat seperti menanam tanaman. Ya. Yang ketiga, anggap menguruskan keluarga, rumah tangga, anak-anak adalah terapi yang membantu kita untuk gembira, ceria, cemerlang, bahagia. Ini mindset dan keyakinan kita. Sebab kita tengok orang lain bersusah payah tapi dia happy. Ada ramai orang susah payah dalam hidup dia tapi dia kata tu terapi. So kita, apa terapi kita? Didik anak-anak. Pergi dengar ceramah pasal keluarga, terapi kita. Kenapa? Kita akan bawa balik benda yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. So, berbeza dengan orang yang melihat semata-mata semua ini sebagai beban, selalu jadi isu yang menyebabkan pergaduhan dengan suami. Sebab dia terasa beban kan? Jadi terasa macam dia seorang yang kena buat. Tapi kalau terapi, kita tak naklah share-share dengan orang. Tak apalah, terapi untuk saya bang. Biar saya buat. Kan lain dia tu. Ya, atas macam mana kita pandang sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau orang putih selalu cakap mindset, memang betul lah. Tapi saya nak kata, orang Islam dengan keyakinan, dengan akidah, lebih lagi terbina mindset. Tapi benda tu proses. Walaupun saya cakap macam ni, bukan bermakna petik jari jadi, sahabat-sahabat. Proses. Jatuh bangun, lintang pukang, tergolek tergelantang. Nak boleh sampai jadi keyakinan, jadi watak, jadi karakter, jadi rutin, jadi hal. Kalau dalam bahasa tasawuf dia panggil hal, keadaan dalaman. Kalau tak, kita ni on off. Kejap anak kita nampak, tu mak macam lembut lah hari ni dia. Tapi lepas tu suami ayah cakap, belum tentu lah itu dah. Maknanya bukan hal kita macam tu, kita masih tak stabil. Ya? Itu kalau kaitkan pendidikan dengan tasawuf, ilmu akhlak, itu panjang yang ulama ulas. Dan mesti ada kaitan. Ibu yang hati sejahtera, qalbun salim, itu ibu yang berjaya. Ya? Jadi sahabat-sahabat sekalian, tapi kita kena faham, jangan cepat judge diri kita, jangan cepat down. Sebab apa? Semua ni proses. Orang boleh kata macam-macam kat kita. Orang boleh kata, alah tak percaya mak kau tu dah, baru balik dengar ceramah. Tengok 2 hari lagi. Kita dengar tu rasa, ya Allah, tak dapat nak berubah dah. Tak ada sokongan. Tapi cukup muslimat. Jadi wanita yang kuat. Tak apalah, tak ada orang sokong pun. Kita tak kisah. Sebab kita apa? Kita cakap dia tak faham ini proses. Kalau kita rasa nak ceramah kat suami kita, kat anak, beritahu. Ni proses, proses. Kau nak cakap apa kat mak pun terpulang. Tapi ini proses. Kau tengok mak besok macam mana. Cakap macam tu. Ini semua main petik jari kan, nak suruh jadi wali. Mana boleh? Proses. Semua akan belajar daripada kesilapan. Dah pernah marah anak, baru tahu apa kesan marah pada anak-anak kita. Betul tak? Baru kita tahu. Ustaz-ustazah cakap tak percaya. Cuba buat balik kang. Mengamuk kat rumah. Tengok apa jadi rumah kita. Maknanya kita belajar daripada kesilapan kita sendiri. Pengalaman. Lalui proses tu. Masya Allah sahabat-sahabat semua. Ustazah lalui proses tu semua. Dan selalu sebut dengan keluarga kan.
yang paling Ustazah hargai dalam hidup adalah Allah tidak menjadikan Ustazah berputus asa. Itu yang ayat Ustazah selalu pegang. Kenapa? Orang lain mungkin boleh kata, tak ada. Dia akan ulang balik tu. Dia akan ulang balik perangai tu. Dia akan ulang. Tapi kita yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbaik sangka dengan Allah, kita kata tak. Allah tak akan ulangkan perbuatan tu untuk kita. Kita akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kena kuat. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan orang bantu-bantu, belum tentu ada. Ataupun bantuan tu tak seperti mana yang kita harapkan. Siapa yang akan bantu kita semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustazah sempat bincang-bincang kan masa makan ni kan. Cerita pasal anak-anak sekarang. Ya Allah. Memang sebenarnya, saya nak cakap memang semakin lama semakin mencabar. Semalam seorang ibu muda bagi tahu Ustazah, anak dia darjah 2 sentiasa tanya soalan-soalan yang dia takut dengan soalan tu. Perkataan-perkataan yang dia jumpa dalam dalam internet kan. Apa contoh dia cakap? Ustaz pun tak tahu. Apa? Gokol, apa benda? Dia macam cakap Indonesia sikit. Tapi benda tu sebenarnya mencarut tuan-puan. Anak darjah 2 tanya macam-macam. Minta maaf cakap, ini kalau dekat TV dia akan tutup mulut Ustazah ni kalau Ustazah cakap ni. Tapi Ustazah nak cakap benda bahasa yang diguna. Budak-budak sekolah sekarang biasa cakap PUKIMAK. Kita aib tau cakap benda macam tu, aib. Dia kata lepas tu anak tu cakap pula, tak tahulah anak cakap betul ke tak. Anak tu cakap cikgu cakap. Cikgu pun. Tapi kita tak ada percaya semua tu kan. Cuma tinggal lagi kita ambil hati-hatilah. Kod tercakap di mana-mana. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Padahal katanya yang berjumpa Ustazah tu, dia kata dia dah pindahkan anak dia dekat sekolah yang tak ada orang. Dia kata, sekolah tak ada orang? Dia kata sekolah tu paling sikit murid. Sekolah kurang murid. Sampai tahap tu dah mak ni cuba. Takut kalau ramai sangat orang kan pengaruh. Masalah pula kurang murid ni. Masya Allah. Ada satu ibu, anak dia, sahabat-sahabat sekalian, darjah 3 sudah, ini perempuan ya, dah ada masalah keputihan yang teruk. Jadi memang Ustazah pun tengok juga sebab hampir juga dengan keluarga ni. Memang nampak anak tu membesar, memang dia tak macam anak-anak perempuan lain yang lebih happy. Ya, kadang-kadang mak pun berbalah-balah sebab kes tu lah nak kena bersihkan, bila solat nak kena tukar. Kita pun faham, budak kecil baru darjah 3. Ustazah pun kesian tengok adik tu, kesian dengan anak tu. Ya. Bahkan mak dia pernah tunjuk, maknanya ya Allah memang banyak sangat. Dia kata tolonglah bawa jumpa doktor. Ya, rawat. Dah bawa. Tapi setakat hari ni masih lagi macam, dan anak tu memang mudi sangat. Ya. Suka menyendiri. Maknanya saya nak kata, ya Allah, kalau kita nak list down lah masalah anak-anak lah, mendidik anak-anak ni, sangat banyak. Kunci dia satu, apa dia? Dapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia. Sebab di sana kita tengok ada pula orang mudah anak dia menjadi. Mak padahal tak ada kisah pun. Ada tak jumpa orang macam tu? Mak dah lah sibuk lah, tak kisah apa. Anak dia elok, tertib Dia hafal Quran, berakhlak mulia. Mak dia pompang-pompang bahasa mencarut apa semua. Anak tak terkesan langsung. Ini saya cakap ni bukan mereka-reka Ada. Maknanya apa? Semua benda mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah mudahkan. Itu kunci dia. Kunci tu kena pegang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'alal hazna sahla. Wahai Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang kau bagi mudah. Itu kunci dia. Kalau kita fikir seorang-seorang, poning kepala kita. Tapi kita letak Allah di hadapan. Allah,
Maknanya semua ni kunci dia apa? Allah nak jadikan macam mana ni? Kalau Allah jadikan ia mudah, ia akan jadi mudah. Kalau Allah tak nak jadikan ia mudah, kita ya Allah sangat susah. Jadi kunci dia apa? Cari jalan dan wasilah untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar kita. Banyaklah kalau kita nak bicarakan, jangan bawa benda yang haram balik rumah. Siapa bergelumang dengan yang haram, bergelumang dengan masalah. Mungkin bukan hari tu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tak terungkai. Rupanya, benda tu terlalu halus, benda haram dah masuk dalam keluarga kita. Ini memang, ini benda basic sangat sahabat-sahabat, yang memang kena jauhkan. Ya? Kalau ada berlaku contohnya, seorang isteri mengadu, oh suami saya memang ada ambil rasuah apa semua, saya tahu, jadi bawa balik rumah apa, itu kena cari jalan. Nak keluar daripada dosa-dosa yang seperti itu, dia ada cara dia. Pulangkan balik apa yang diambil, taubat nasuha, islah, ada dia punya step yang kita kena ikut. Sebab apa? Setiap kejahatan yang kita buat, pasti akan sampai kepada diri kita balik. Pasti. Pasti, tak salah alamat. Jadi, itu antara yang paling takut.